Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaraf wa karrama wa baraka wa azam wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahu fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung bacaan kitab Al-Azkar min Kalami Sayyidil Abrar, ataupun nama panjang dia Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi Talkhis ad-Da'awat wal Azkar fi Talkhis ad-Da'awat wal Azkar al-Mustahabbah fil Lail wal Nahar, dengan Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kita masih lagi pada babul mukhtasar fi ahrufin mimma jaa fi fadli dzikri ghairu muqayyadin bi waqtin, tentang hadis mengenai tentang kelebihan zikir yang kita terikat dengan waktu-waktu. Baik, sebelum kita baca lebih lanjut hadis, kita sambung hadis ni. Saya nak ulang balik pada hadis yang ke-10. Hadis ke-10 sebab ada terlepas pandang nak ulas sikit berkenaan dengan hadis tersebut. Hadis yang 10. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi darin amin. Wa rawayna fi sahih al-Bukhari an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kita ulang balik hadis yang semalam saja. Imam Nawawi meriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari daripada Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Itu nama penuh beliau Abdullah ibn Qais ibn Salim Al-Ash'ari, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yazkuru rabbahu alladzi la yazkuruhu masalul hayy wal mayyit. Muka surat kitab saya 51, cetakan Darul Minhaj. Perumpamaan orang yang mengingati, orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah diumpamakan seperti mana orang yang hidup dan mati. Itu orang yang berzikir ni umpama orang yang hidup, dan orang yang berzikir kepada Allah ibarat dengan orang yang mati. Baik. Sebab apa? Sebab zikir ni ia merupakan qutul qalb wa ruhuhu. Dia merupakan makanan asasi bagi hati dan juga roh kita. Bayangkan bagaimana kalau sesuatu itu tidak diberi makan, maka dia akan menjadi lemah. Lama-kelamaan dia akan menyebabkan mati. Begitu juga seperti mana kita mengisi perut kita dengan makanan yang lain, begitu juga hati dan juga roh kita memerlukan makanan. Itu ialah zikir. Dan kata ulama, zikir bagi hati ni dan juga roh ni diibaratkan seperti mana air kepada ikan. Bagaimana ikan dapat hidup jika tidak berada di dalam air? Begitulah diibaratkan. Seperti mana kita perlukan zikir, begitulah diibaratkan kepada ikan memerlukan air. Sebab
faedah-faedah zikir ni terlalu banyak. Seperti mana yang telah didatangkan para ulama, banyak, hampir ratusan. Di antaranya dengan berzikir ni dapat menguatkan hati dan juga badan. Dan juga antara lain, dengan berzikir ni dapat yunawwirul wajh wal qalb, dapat menerangkan, memberi seri kepada wajah seseorang, dan juga memberi nur kepada hati, menghidupkan hati. Itu hati ini diibaratkan seperti enjin bagi manusia. Jika tidak diberi servis, maka dia akan rosak, lama-kelamaan dia akan mati. Dan juga zikir ni yang paling penting ialah dengan mengingati Allah, maka Allah akan mengingati kita. Itu yang lebih utama. Apabila Allah mengingati kita, maka kita akan mudah segala-galanya. Begitulah diibaratkan seperti mana perumpamaan orang yang berzikir ni, seperti mana orang yang hidup. Orang yang tidak berzikir diibaratkan seperti orang yang mati. Baik, kemudian hadis yang seterusnya, hadis yang ke-15, ada sedikit lepas pandang, saya tidak ulas. Qala wa rawayna fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'ala imra'atin wa bayna yadayha nawan aw hasan tusabbihu bihi faqala ala ukhbiruki bima huwa aysaru 'alayki min hadha aw afdal faqala subhanallah 'ala ma khalaqatis sama' سبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خلق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. قال الترمذي حديث حسن. Dan Imam Nawawi meriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud dan juga Sunan Tirmizi daripada Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu pada satu hari Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas masuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun melalui satu tempat, alam ra'atin, bertemu dengan seorang wanita yang tidak dikenali siapa wanita tersebut, tidak disebutkan nama wanita tersebut. Sedangkan Rasulullah mungkin tahu namanya. Wa baina yadayha nawan aw hasan tusabbihu bihi. Dan di antara tangannya, iaitu dia sedang memegang biji kurma, biji tamar, aw hasan, ataupun batu kecil, ataupun disebut batu kerikil lah. Tusabbihu bihi, itu dia bertasbih dengannya, iaitu dia menjadikan biji tamar dan biji kurma tersebut sebagai tasbih untuk dia mengira bilangan zikir beliau. Faqala ala ukhbiruki bima huwa aysaru alayki. Nak tak? Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada wanita tersebut, nak tak aku beritahu kepada kamu tentang perkara yang mudah untuk kamu lakukan. Min hadza, itu dengan daripada memegang biji tamar ataupun batu kecil tu. Atau ni syak daripada rawi. Perawi tak pasti sama ada biji kurma ataupun batu kerikil. Kemudian Nabi tanya, nak tak aku beritahu kepada kamu apa yang lebih mudah untuk kamu lakukan daripada memegang biji tamar dan ataupun batu kerikil ini untuk berzikir. Min hadza au afdal, ataupun yang lebih afdal daripada benda tersebut. Au ni juga syak daripada rawi. Para ragu sama ada Nabi sebut aisar, mudah ataupun lebih afdal. Afdal di sini bukan menafikan penggunaan tasbih, tapi apa yang dimaksud oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ialah bagi keadaan wanita tersebut,
apabila baginda Nabi SAW melihat perempuan tersebut seolah-olah bersusah payah untuk mengira dan biji kurma atau batu kecil tersebut, dia kata nak yang lebih mudah, iaitu sebab wanita tersebut mungkin dia ada tanggungjawab yang lain untuk dilakukan, daripada sibuk untuk mengira sampai terlepas daripada tanggungjawab beliau untuk melakukan tugasan-tugasan yang lain serumah dan sebagainya, sehingga lepas untuk melakukan tanggungjawab tersebut. Maka Nabi memberi satu kemudahan untuk beliau untuk berzikir. Faqala subhanallah adada ma khalaqa fis sama'. Itu Nabi berkata kepada beliau, ucaplah subhanallah adada ma khalaqa fis sama'. Itu segala puji bagi Allah dengan sebanyak bilangan makhluk Allah di langit. Wa subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Maha suci Allah daripada segala kekurangan, daripada sebanyak bilangan makhluk di bumi. Wa subhanallah adada ma baina zalik. Maha suci Allah sebanyak bilangan di antara kedua langit dan bumi. Wa subhanallah adada ma huwa khaliq. Itu sebanyak subhanallah, maha suci Allah sebanyak bilangan apa yang Allah ciptakan semenjak daripada permulaan ciptaan Allah sehinggalah ilal abad, sehingga ada hari kiamat. Di sini bilangan yang terlalu banyak. Itu banyak mana kita berzikir subhanallah, menyebut subhanallah itu sebanyak bilangan makhluk, yang mana kita tahu makhluk Allah ini terlalu banyak, maka sebanyak itulah pahala yang Allah akan berikan kepada orang berzikir. Kemudian wallahu akbar misla zalik. Maksudnya Nabi meringkaskan ucapan. Bukan maksud ni, maksudnya kalau nak dibaca dengan secara detail, secara penuhnya, wallahu akbar diulang balik. Wallahu akbar adada ma khalaqa fis sama'. Allahu akbar adada ma khalaqa fil ard. Wallahu akbar adada ma baina zalik. Wallahu akbar adada ma huwa khaliq. Itu cara bacaannya. Itu dengan kita mengulang balik, seperti mana disebut kepada subhanallah, kita baca dengan begitu. Wallahu akbar misla zalik, seperti mana yang disebutkan tadi. Begitu juga walhamdulillah, itu segala puji bagi Allah. Adada ma khalaqa fis sama', walhamdulillah adada ma khalaqa fil ard, walhamdulillah adada ma baina zalik, wa subhanallah adada ma huwa khaliq. Begitu juga wala ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Adada ma khalaqa fis sama' wa la ilaha illallah adada ma khalaqa fil ard, wa la ilaha illallah adada ma baina zalik, wa la ilaha illallah adada ma huwa khaliq. Begitu juga wala haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan Allah. Adada ma khalaqa fis sama', sebanyak bilangan makhluk di langit. Wala haula wala quwwata illa billah adada ma khalaqa fil ard, wala haula wala quwwata illa billah adada ma baina zalik, wala haula wala quwwata illa billah misla zalik adada ma huwa khaliq. Begitu bacaannya. Maka dengan zikir tersebut kita akan mendapat sebanyak-banyaknya bilangan, sebab makhluk Allah ni terlalu banyak. Kita akan dapat pahala sebanyak makhluk Allah di langit dan juga di bumi dan di antara keduanya. Baik. Okay, kita sambung terus hadis yang ke 16 dalam bab ini. Qala wa rawayna fihi ma bi isnadin hasan an Yusayrah bi dhammil ya al-musannah tahtu wa fath as-sin al-muhmalah as-sahabiyyah al-muhajirah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amarahunna an yura'ina bit-takbir wat-taqdis wat-tahlil wa an ya'qidna bil-amil fa innahunna mas'ulatun mustamtaqat. Dan Imam Nawawi meriwayatkan dengan fihi ma isnadkan, dengan sanad yang baik daripada Yusayrah dengan isim tasdir. Nama kata ulama, nama beliau Asirah,
Tapi dibaca dengan isim tasghir Yusairah. Wa fath isim mu'alah as-sahabiyah al-muhajirah, itu seorang sahabat wanita. Sahabat wanita al-muhajirah, yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Radhiyallahu anha. Kata ulama, hadis ini satu-satunya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat wanita tersebut daripada Yusairah tersebut. Beliau meriwayatkan daripada Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahunna ay yura'ina bit takbir wat taqdis wat tahlil. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh wanita itu pada satu hari Nabi bertemu dengan sekumpulan wanita, sekumpulan perempuan. Kemudian Nabi memerintahkan kepada mereka, menyuruh mereka ayyura'ina bit takbir, itu untuk menjaga betul-betul bit takbir untuk mengucapkan lafaz takbir, itu Nabi menyuruh untuk mencukupkan bilangan, menjaga bilangan zikir at-takbir, iaitu Allahu Akbar, wa taqdis wa tahlil. Wa taqdis dengan mengucapkan subhanallah ataupun subhanal malikul quddus ataupun subuhun quddus atau subhanallah. Taqdis ini maksud lebih kurang maksud dengan subhanallah, itu mensucikan Allah daripada segala keaiban, kekurangan. Wa tahlil, dan juga la ilaha illallah. Nabi suruh perintahkan untuk menjaga betul-betul ucapan takbir, subhanallah ataupun subhanal malikul quddus ataupun subuhun quddus, dan juga tahlil. Dan tak disebutkan bilangan, berapa bilangan di sini, kerana ada hadis yang lain menyebutkan bilangan-bilangan tertentu. Ada yang menyebutkan dengan 33 kali bilangan, ada juga menyebutkan 100. Itu menunjukkan hadis ini kalau kita tak boleh berhujah dengan satu hadis. Patutnya kita kumpulkan dulu seberapa banyak hadis dan kita gabungkan kesemuanya dan kita berhujah dengannya. Itu cara betul. Kita tak boleh berhujah dengan satu hadis itu terlebih dahulu. Kita kena kumpulkan semua hadis, baru kita dapat menentukan hukumnya. Wa yaqidna bil anamil, dan itu untuk mengira dengan anamil. Anamil ini maksud jari lah. Mungkin mengira dengan jari, mengira bilangan dengan jari. Fa innahunna mas'ulatun mustamtaqat, kerana jari-jari tersebut akan ditanya dan akan bercakap kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Seperti mana firman Allah Taala, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Di mana pada hari akhirat nanti lidah manusia dan juga tangan-tangan dan juga kaki-kaki akan menjadi saksi, yang mana akan bercakap apa yang telah dilakukan oleh anggota badan, sama ada untuk tujuan kebaikan ataupun keburukan. Maka Nabi SAW menetapkan supaya untuk menggunakan anggota badan supaya dapat menjawab tentang kebaikan yang dilakukan oleh anggota badan kita, insya-Allah. Kata Ibn Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu, daripada hadis tersebut menunjukkan bahawasanya harus ataupun disunatkan untuk menggunakan tasbih untuk berzikir, sebab Nabi menyuruh untuk mengira bilangan yang tertentu dengan zikir. Ada yang mampu untuk berzikir dengan jari, ada yang tak mampu, sebab ada bilangan banyak kita tak mampu untuk menggunakan jari. Maka kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, tidak ada masalah untuk menggunakan tasbih, mengira bilangan zikir kita. Dan ada cara bilangan, kata ulama, dengan cara bilangan 1 dengan 1, 2, 3, subhanallah, 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 subhanallah. Itu antara cara yang lain.
Antara cara yang lain, subhanallah, dengan mengira dengan ruas-ruas jari-jari. Setiap jari kita ada 4 ruas. Maka ataupun lebih kurang 3 lah, menggunakan 3 ruas tersebut. Itu di antara cara-cara berzikir menggunakan anamil, itu jari. Kemudian hadis yang seterusnya, qala wa rawayna fihi ma wa fi sunan an-nasa'i bi isnadin hasan an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'qilu tasbih. Yang diriwayatkan, Imam Nawawi meriwayatkan di dalam Sunan An-Nasa'i dengan sanad hasan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Adalah Abdullah, anak kepada Sayyidina Amr ibn al-As, sahabat kepada sahabat, anak sahabat kepada sahabat. Ayahnya juga, ayah Sayyidina Abdullah ni juga bukan seorang sahabat. Abdullah ni antara 4 yang dikenali sebagai abadilah, itu fuqaha di kalangan para sahabat. Ada 4 orang lebih, salah saya. Di antaranya itu Abdullah ibn Amr, kemudian Abdullah ibn Umar, anak Sayyidina Umar, kemudian Abdullah ibn Zubair, dan juga Abdullah ibn Abbas. Mereka ni digelar sebagai abadilah. Itu nisbah kepada Abdullah nama mereka. Dan Sayyidina Amr bin al-As, orang sahabat yang masyhur juga. Beliau adalah orang yang membuka Mesir. Radhiyallahu anhu wa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'qilu tasbih. Bahwasanya Sayyidina Abdullah ibn Amr bin al-As melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qil tasbih, iaitu mengira tasbih dengan jari, dengan tangan, jarilah, jari beliau, jari baginda. Wa fi riwayatin bi yaminihi, di dalam riwayat yang lain dengan tangan kanan. Tapi kata para ulama, kalimah bi yaminihi dengan tangan kanan tersebut adalah kalimah ataupun mudraj. Mudraj di sini maksud perkataan, satu-satu perkataan yang dimasukkan ke dalam matan hadis oleh perawi dan tidak dijelaskan tanpa fasal, tidak diasingkan daripada matan. Sebab perawi memasukkan perkataan dari mereka itu sendiri sebab untuk mensyarahkan, menafsirkan perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang menyangkakan perkataan tersebut adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan tidak, ataupun perawi tidak menjelaskan perkataan tersebut. Mafhum hadis tersebut menunjukkan kemungkinan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul menggunakan tangan kanan beliau, tangan kanan baginda untuk berzikir. Dan mungkin juga diriwayatkan daripada hadis yang sebelum tadi, yang mana boleh kita memahami mungkin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan kedua-dua belah tangan baginda. Itu tidak ada masalah. Boleh untuk kita guna tangan kanan ataupun tangan kiri untuk berzikir, untuk mengira bilangan zikir kita. Itu tidak menjadi masalah. Seperti mana disebutkan tadi, apabila di Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, memerintahkan untuk mengira bilangan hadis dan bilangan zikir, maka disunatkan juga untuk kita menggunakan tasbih. Sebab tasbih ini merupakan alat ataupun wasilah untuk kita mengira bilangan. Maka dengan mengambil wasilah tersebut boleh dihukum sebagai tidak ada masalah. Allah Ta'ala a'lam. Kemudian hadis yang seterusnya, qala wa rawayna fi sunan Abi Daud an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Man qala raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahul jannah. Dan diriwayatkan daripada Sunan Abi Daud daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala raditu billahi rabba, sesiapa yang berkata ataupun mengucapkan raditu billahi rabba, aku redha Allah menjadi Tuhanku, wa bislam dina, dan agama Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, wajabat lahul jannah, maka wajiblah kepada orang yang mengucapkan perkataan tersebut untuk memasuki syurga. Adakah memadai dengan mengucapkan perkataan kalimah tersebut akan mewujudkan syurga? Sebab kalau dipahami secara literal, akan masuk syurga lah. Tapi maksud di sini, apabila kita redha Allah sebagai Tuhan kita, maka dengan secara automatiknya kita akan tunduk dan patuh kepada segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menjadikan Islam sebagai cara hidup yang sebetul-betulnya, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan mengikut segala apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Maka dengan sebab itulah wajiblah Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalam syurga dengan apabila dia mengikut segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah dan menjadikan agama Islam sebagai cara hidup dan mengikuti segala apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jelas. Kemudian hadis yang seterusnya. Qala wa rawayna fi kitab At-Tirmidzi an Abdullah ibn Busr بضم الباء الموحدة وإسكان الشين المهملة الصحابي رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى قال الترمذي حديث حسن قلت أتشبث بتاء مثنى فوق ثم شين معجمة ثم باء موحدة مفتوحات ثم ساء مثلثة ومعناه أتعلق به وأستمسك. Imam Nawawi meriwayatkan daripada kitab Tirmizi, Sunan Tirmizi, an Abdullah bin Busr, sahabat sahabi radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, pada satu hari datang seorang lelaki yang tidak disebutkan namanya, qala, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan ini adalah Arab Badawi, Arab yang datang jauh dari pedalaman. Dia bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kasurat alayya, bahawa sesungguhnya syariat Islam ini terlalu banyak kepadaku, seolah-olah menjadi satu bebanan untuk dia untuk melakukan kesemua yang diperintahkan. Kata ulama, yang dimaksud di sini adalah kepada amalan-amalan sunat. Amalan sunat. Dia kata banyak sangat amalan yang terlalu berat. Aku terlalu berat untuk lakukannya. Terlalu susah untuk aku lakukannya. Fa akhbirni bi syai'in atabbasu bihi. Maka khabarkanlah, beritahulah kepadaku tentang sesuatu yang tashabbasu, yang aku boleh pegang betul-betul untuk buat. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya,
La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah ta'ala. Sentiasalah lidah kamu basah dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Itu berterusan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ni merupakan salah satu amalan yang paling disukai lah. Sebab Nabi pilih tu merupakan amalan yang disukai. Qala Tirmidzi hadisun hasan. Hadis ni diriwayatkan di darjat sebagai hadis yang baik. Okay, kemudian ada sikit lagi. Cuma mungkin disebabkan masa dah cukup. Kita sambung esok insya-Allah. Wallahu a'la wa a'lam. Cukup sekadar itu. Kita sambung pada esok hari, iaitu untuk mengakhiri beberapa hadis di dalam bab ini insya-Allah. Kemudian barulah Imam Nawawi mendatangkan berkenaan dengan zikir harian yang terikat dengan waktu. Itu bab bagaimana zikir apa yang kita perlu ucapkan selepas bangun daripada tidur. Kemudian ada adab ataupun zikir ketika memakai pakaian baru. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terkurang adalah kelemahan dan kekurangan daripada saya. Saya mohon ampun, maaf. Mudah-mudahan Allah terima majlis kita ini, dan kita akhiri dengan berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdal salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. جزاكم الله خير الجزاء kepada semua yang istiqamah. Sungguh saya kagum kepada mereka yang istiqamah. Seganlah kalau saya tidak membuat pengajian ini insya-Allah. Saya mohon maaf atas segalanya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.